Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar bab 7 iaitu geometri koordinat. Standard kandungan 7.1 iaitu pembahagi tembereng garis. Okey, pembahagian tembereng garis dengan nisbah M nisbah N. Katakan kita ada suatu garisan AB di mana koordinat titik A adalah X1, Y1. Koordinat titik B ialah X2, Y2. Kemudian kita ada suatu titik P yang membahagi garisan AB dalam nisbah M nisbah N. Okey, macam mana kita nak hitung koordinat P? Okey. Caranya adalah kita menggunakan formula ini. Ini adalah formula untuk mencari koordinat yang membahagi tembereng garis dengan nisbah M nisbah N. Formulanya adalah N darab X1 tambah M darab X2 bahagi M tambah N. Ini untuk paksi X. Untuk paksi Y, N darab Y1 tambah M darab Y2 bahagi M tambah N. Okey, awak kena ingat formula ini. Okey. Sebagai contoh, katakan koordinat titik A adalah 10,2, manakala koordinat titik B adalah 28. Jadi macam mana kita nak cari koordinat titik P apabila nisbah dia adalah 2 nisbah 1? Okey, awak kena guna formula ini. Tunjukkan anak panah supaya dia lebih mudahlah kita nak tahu N tu nak darab dengan mana, M tu nak darab dengan mana kan. Okey, N tu mesti darab dengan X1, Y1 manakala M tu pula mesti darabkan dengan X2, Y2. Okey, jadi kita masukkan dalam formula ini N tu 1 darab X1 10, N darab X1 1 darab 10 tambah M darab X2. M tu adalah 2 darab X2 kita adalah 2. 2 darab 2 bahagi M tambah N. M2 tambah N1. Okey, terbalik pun tak apa sebab hasil tambah dia sama saja nanti. M tambah N boleh, N tambah M pun boleh. Tapi dekat atas ni awak jangan terbalik. Mesti N darab X1 tambah M darab X2. Itu mesti betul Okay, untuk paksi Y, N darab Y1. N 1 darab Y1. 1 darab 2 tambah M darab Y2. 2 darab 8. Per M tambah N. 2 tambah 1 atau 1 tambah 2 tak apa terbalik. Okay, awak tunjuk ni dapat satu markah Lepas tu kita selesaikan X dahulu Kita selesaikan X ni kita dapat 14/3. Untuk Y ni kita dapat 18/3. Okey, inilah dia koordinat bagi titik P Inilah formula macam mana kita nak cari koordinat yang membahagi tembereng garis dengan nisbah M nisbah N. Okey, ni boleh kecilkan lagi ni. Kita dapat 6. 18 bahagi 3 dapat 6. Tak perasan tadi kan? Mesti kecilkan. Ingat kalau pecahan itu boleh dikecilkan, boleh diringkaskan, awak mesti bagi dalam bentuk terringkas. Kalau awak tinggal macam ni salah. Mesti diberi dalam bentuk terringkas. Okey, contoh cari koordinat titik P yang membahagi AB dalam nisbah 3 nisbah 2. Di mana koordinat titik A adalah -1, 8 dan koordinat titik B ialah 4, 3. Okay, macam mana kita nak buat kalau tak ada gambar rajah? Kalau tak ada gambar rajah, dia susah Jadi caranya adalah kita kena lukis untuk lebih nampak. Kita nak lukis apa? Kita kena lukis garisan AB. Awak buat sajalah satu garisan mengandungi titik A dan juga titik B. Ini koordinatnya. Soalan cakap koordinat titik P dia membahagi AB. Maksudnya P itu dekat dalam sini. P itu membahagi garisan AB dalam nisbah 3 nisbah 2. Okey, agak-agaklah titik P awak kat sini kan. Dia membahagi
garisan AB dalam nisbah 3, nisbah 2. Okey. Kemudian kita tahu, ini adalah M, ini adalah N. Awak tulis macam ni. Ini adalah M, ini adalah N. Kemudian buat anak panah ni. Supaya membantu kita macam mana kita nak darab nanti kan. Kemudian, okey, ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Okey, formula untuk mencari titik P, ini dia yang tadi tu. Kena hafal. Kemudian masukkanlah nilai N, nilai X kan. N adalah 2, darab X1 adalah negatif 1. Tambah M adalah 3, darab X2 adalah 4. Per M tambah N, 3 tambah 2. Begitu juga untuk paksi Y. N darab Y1, 2 darab 8, tambah M darab Y2, 3 darab 3. Per 3 tambah 2. Okey, kemudian selesaikan atas dulu. Kita dapat 10 per 5, 25 per 5. Okey, boleh kecilkan lagi ni. Kita dapat 2, 5. Maka inilah dia koordinat titik P. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 132. Latihan 1, soalan nombor 1. Okey, kita pergi kepada contoh berikutnya. Titik A, P dan B terletak pada satu garis lurus. Diberi titik P membahagi garis AB dengan nisbah 3 nisbah 1. Cari koordinat titik B. Okay, seperti tadi kita perlu lukis untuk lebih nampak. Kita ada garisan AB dan dia cakap P membahagi garis AB. Maksudnya P tu dekat dalam. P tu dekat dalam. Dia membahagi garis AB dengan nisbah 3 nisbah 1. Okay, kita tulis macam tu. Titik A ada, titik P ada, titik B yang tak ada. Titik B yang kita nak cari. Ini adalah M, ini adalah N. Kita buat anak panah macam tu. Supaya membantu kita nak isi dalam formula nanti. Okay. Kita tahu ini X1, Y1, X2, Y2. Jadi inilah formula dia. Tulis dulu formula. Dia membantu kita nak mengisi nanti. Kemudian, kita masukkanlah nilai dia. Kita masukkan nilai seperti tadi. Kita masukkan nilai dia. P adalah 5 negatif 3. Kita tulis dekat sini. P 5 negatif 3. Okey, X2 tak tahu, kita tulislah macam ni. Y2 pun tak tahu, kita tulis macam ni. Selesaikan atas. Kita dapat negatif 7 tambah 3X2 per 4. 3 tambah 3Y2 per 4. Okey, lepas tu nak buat apa? Lepas tu, kalau perhatikan, ini adalah sama. Yang warna ungu ni sama. Kenapa sama? Sebab ini adalah paksi X. Ini adalah paksi X. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi Y. Sebab itulah dia sama. Kita gunakan kaedah perbandingan nama dia. Jadi kita boleh tulis negatif 7 tambah 3X2 per 4 sama dengan 5. Kemudian satu lagi. Yang ini sama dengan yang ini. Sebab ini adalah paksi Y. Jadi kita boleh tulis 3 tambah 3Y 2 per 4 sama dengan negatif 3. Okay, jadi kita bolehlah cari berapa nilai X2, berapa nilai Y2. Selesaikan macam biasa kan. 4 ni kita bawa ke atas, kita darab dapat 20. Negatif 7 campak sebelah kanan dia jadi tambah dapat 27. 3 campak sebelah kanan dia jadi bahagi, kita dapat 9. Okay, begitu juga untuk Y2 kan. Kita bawa 4 dulu ke sebelah kanan dia jadi darab dapat negatif 12. 3 pindah ke kanan dia jadi tolak dapat negatif 15. 3 ni pindah ke kanan dia jadi bahagi dapat negatif 5. Maka kita dapat X2 Y2. Inilah X2 Y2 iaitu koordinat bagi titik B. Maka koordinat titik B ialah 9 negatif 5. Boleh Okay, contoh berikutnya. Titik R membahagikan garis lurus P dan Q dengan keadaan 2PR sama dengan RQ. Cari koordinat titik R. Okay, seperti tadi, lukis untuk lebih nampak. Nak lukis apa? Lukislah satu garisan yang mengandungi hujung dia P dan Q. Sebabnya R yang membahagi garis PQ bermaksud R tu dekat sinilah. Kita tak tahu dekat mana. Katakan R di sini. Okey, berapakah nisbah dia? Okey, nisbahnya kita dapatkan daripada sini.
Tapi nisbahnya bukannya 2 nisbah 1 bukannya 2 nisbah 1, salah Pelajar selalu ingat okey, nisbahnya PR tu 2, RQ tu 1. Salah Cara yang betul adalah awak tengok cara yang betul Mula-mula kita tulis macam ni, 2 PR sama dengan RQ. Kemudian RQ ni kan bila kita pindahkan ke sebelah kiri dia jadi bahagi, 2 ni pindah ke kanan pun dia jadi bahagi kan. Sebenarnya ada 1 dekat sini kan. Kita pindah macam tu, kita darat silang tu kan. RQ dia jadi ke bawah sini, 2 ni dia jadi bawah sini. Bermaksud PR per RQ sama dengan 1/2. Dan awak dah tahu per tu pun sebenarnya adalah nisbah. Per tu kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. Maksudnya PR nisbah RQ sama dengan 1 nisbah 2. Jadi barulah kita boleh tulis nisbah dia. PR adalah 1, PR adalah 1, RQ adalah 2. Ini baru cara yang betul. Bukannya terus dapat daripada sini. Salah Kemudian kita buatlah anak panah macam tu. Kita tahu ini X1, Y1, ini X2, Y2. Masukkan dalam formula. Untuk dapatkan nilai R. Masukkan dalam formula. Hati-hati masukkan Maka kita dapatlah koordinat titik R adalah 3, -4. Boleh Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 133, latihan 1, soalan nombor 2. Contoh berikutnya, titik L membahagi garis lurus yang menyambungkan titik J dan titik K dengan nisbah M nisbah N. Cari berapakah nisbah M nisbah N. Seperti tadi, lukislah dahulu titik J, titik K. Titik L di sini sebab L tu dia membahagi garis lurus JK. Jadi L yang berada dekat dalam ni. Tandakan saja di mana-mana. Kemudian M nisbah N tak tahu. Kita nak cari berapakah nilai M, berapakah nilai N. Ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Masukkan dalam formula. Formula ini L ni. Saya terlupa tulis ni. Ini L bukan titik P. L adalah 36. Kita masukkan dalam formula. Kita masukkan. N tak tahu. Kita biarlah N. Darab X1 -5. Tambah M tak tahu, biarlah dalam bentuk M. Darab X2 sama dengan 5 per M tambah N. Sebab tak tahu kan. Begitu juga yang ini. Kemudian kita selesaikan. Kita dapat ini. Lepas tu nak buat apa kalau dapat macam ni? Macam tadi kita guna kaedah perbandingan. X sama dengan X. Y sama dengan Y. Kita gunakan kaedah perbandingan. Seterusnya, kita buat ini. M tambah N ni, bila pindah ke sana dia jadi darab kan? Dia jadi darab. Kita kembangkan 3M tambah 3N. Kita kumpulkan pemboleh ubah yang sama dekat satu bahagian. Pemboleh ubah yang lagi satu kita kumpulkan dekat satu bahagian. 3M ni katakan saya nak bawakan ke sebelah kiri, dia jadi tolak. Jadi 5 tolak 3 kita dapat 2M. Negatif 5N tu saya nak pindahkan ke sebelah kanan, dia jadi tambah. Jadi 3 tambah 5 dapat 8N. Lepas tu nak buat apa? Dia nak cari M nisbah N kan? Dia nak cari M nisbah N. Awak tukarlah dalam bentuk nisbah. Bentuk nisbah tu kita boleh tukar jadi bentuk macam ni kan? N tu pindah ke bawah, 2 tu pindah ke bawah. Boleh kecil tak ni? 8 dengan 2 boleh dapat 4 nisbah 1. Jadi kita tukar dalam bentuk nisbah ini, M nisbah N sama dengan 4 nisbah 1. Jadi kita dapatlah nilai M 4, nilai N 1. Okey. Yang ini tak perlu buat. Sebab apa tak perlu buat? Sebab awak akan dapat jawapan yang sama je nanti. Tak percaya awak cuba. Jawapan dia sama saja nanti. Jadi buat satu, awak pilih salah satu saja yang paling mudah untuk dapat jawapan dia. Okey, jadi buat latihan di dalam buku kerja muka surat 133, latihan 1, soalan nombor 3. Contoh berikutnya, titik K membahagi garis lurus yang menyambungkan titik G dan titik H dengan nisbah M nisbah N. Cari nilai nisbah M nisbah N dan juga nilai P. Okey, seperti tadi kita lukis dahulu. Kita lukislah satu garisan. Siapa yang berada di dalam ni awak kena baca betul-betul lah. Titik K membahagi garis lurus. Jadi titik K yang berada dekat dalam.
Mn tak tahu. Okay, kita buat macam tu. Kita tahu ini X1, Y1, X2, Y2. Kita masukkan dalam formula. Formula. Seperti tadi, K tu 1P, tu tulis macam ni. N tak tahu, biarlah dalam bentuk N. M tak tahu, biarlah dalam bentuk M. Okay, selesaikan lagi ni. Kemudian kita buat kaedah perbandingan. Paksi X dengan paksi X. Paksi Y dengan paksi Y. Okey. Lepas tu nak buat apa? Kita nak cari M nisbah N kan. Daripada sini kita boleh cari M nisbah N. Seperti tadi, M tambah N tu kita bawa ke atas, dia jadi darab. M tambah N darab 1. Dapatlah M tambah N balik kan. Kumpulkan M dekat satu bahagian, kumpulkan N dekat satu bahagian, kita dapat yang ini. Tukar dalam bentuk pecahan. Okey, tukar dalam bentuk pecahan. Kecilkan dahulu. 6 dengan 9 boleh kecil sifar 3 kan. Kemudian kita tulis dalam bentuk nisbah. M nisbah N sama dengan 2 nisbah 3. Maka kita dapatlah M2, N3. Okay. Ini adalah soalan nombor 1. Soalan nombor 2, nak cari nilai P. Nak cari nilai P, kita guna yang ini pula. Okay, N3, M2. Masuk sajalah. Masuk nilai dia. Dapatlah nilai P. Okay, jangan tekan sekaligus. Jangan tekan sekaligus. Awak tekan atas dulu, tekan bawah. Maka kita dapatlah P sama dengan 5. Boleh? Jadi buat latihan di dalam buku kerja muka surat 133, latihan 2, soalan nombor 1. Contoh berikutnya, titik A, B dan C berada pada suatu garis lurus. B membahagi garis lurus AC dalam nisbah 2 nisbah 3. Ungkapkan P dalam sebutan T. Kita lukis, garisan AC. B membahagi AC, maksudnya B dekat dalam. B membahagi AC dalam nisbah 2 nisbah 3. Ini M, ini N. Okey, buat nak panah. X1, Y1, X2, Y2. Okey, seperti tadi, gunalah formula ini. Masukkan nilai dia. Okey, masukkan nilai dia. Dan selesaikan sikit-sikit ni dulu. Lepas tu dapat bentuk macam ni. Gunakan kaedah perbandingan. Paksi X dengan paksi X. Paksi Y dengan paksi Y. Lepas tu, nak buat apa? Okey, kita buat ni dulu. 5 ni kita pindahkan ke sini, dia jadi darab kan? 5P sama dengan 6K tambah 4P. Nampak ni ada P kan? Jadi kita boleh kumpulkan dekat satu bahagian. Kita dapatlah 5P tolak 4P. Kita dapat 1P sama dengan 6K. Lepas tu nak buat apa? Tak boleh buat apa dah. Kita labelkan sebagai persamaan pertama. Yang ni pula, 5 ni kita bawakan ke atas, dia jadi 5T sama dengan 3K tambah 6T. Ni pun ada T dengan T kan, jadi kita kumpulkan. Katakan saya nak bawa 6T tu sebelah kiri, dia jadi tolak. 5T tolak 6T, kita dapat negatif 1T sama dengan 3K. Lepas tu, tak tahu nak buat apa? Okey, kita labelkan sebagai persamaan kedua. Okey, nak buat apa sebenarnya ni? Okey, tengok balik soalan. Dia cakap apa? Ungkapkan P dalam sebutan T. Dia nak P dalam sebutan T. Kalau awak tengok persamaan 1 dengan persamaan kedua, yang ada P adalah persamaan 1. Tapi persamaan 1 ni, P sama dengan 6K. Maksudnya, P dalam sebutan K. Dia nak P dalam sebutan T. Maksudnya, dekat sini awak kena tukar dia jadi T. Dekat sini 6K kan. Dekat sini 3K. Jadi, kita boleh buat sesuatu dekat sini kan. Jadi, daripada 2 ni, daripada 2 ni, 3 ni kita pindahkan ke bawah, dia jadi per. Negatif T per 3 dapat 1K. Dapat 1K, kita labelkan sebagai persamaan ketiga. Seterusnya, kita gantikan 3 ni dekat dalam 1. Kita gantikan K tu dekat sini kan. Kita gantikan K sama dengan negatif T per 3 dekat sini. Okey, jadi selesaikanlah. Kita dapatlah P sama dengan negatif 2T. Inilah maksudnya P dalam sebutan T. Okey, dah Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, buku surat 133, latihan 2, soalan nombor 2. Okey, seterusnya kita nak belajar macam mana kita nak kira ataupun kita nak cari titik tengah antara dua titik. Katakan kita ada satu garisan AB. Kita ada garisan AB.
Dan kita ada suatu titik M yang berada di tengah-tengah antara garisan A, B ini. Okey. Kita tahu nilai X ni adalah X1 sebab koordinat A tu X1, Y1 jadi nilai X ni X1, manakala nilai X di sini adalah X2 X2. Jadi nilai X di sini untuk koordinat M, nilai X nya adalah di tengah-tengah kan. Macam mana nak cari nilai X di tengah-tengah ni? Caranya adalah X1 tambah X2 bahagilah 2 sebab M tu di tengah-tengah. Okey. Begitu juga di sini, ini nilai Y di sini adalah Y1 Y di sini adalah Y2. Jadi M tu di tengah-tengah kan. Jadi koordinat Y, titik Y bagi M ni adalah Y1 tambah Y2 bahagi 2. Maka formula bagi titik tengah ialah formula dia X1 tambah X2 bahagi 2 Y1 tambah Y2 bahagi 2. Ini adalah formula bagi titik tengah. Mudah saja. Katakan, contoh katakan titik A koordinatnya 22, titik B koordinatnya adalah 87. Macam mana kita nak cari titik tengah M ni? Okey. Mula-mula tulis dulu formula. Lepas tu masuk sajalah nilai dia. X1 adalah 2 tambah X2 adalah 8. Jadi 2 tambah 8 per 2. Y1 adalah 2 tambah Y2 adalah 7. Jadi kita masukkan dalam formula. Okey, tekanlah kalkulator kan. 10 bagi 2 kita dapat 5. Jadi inilah dia koordinat bagi titik tengah M. Mudah sahaja. Jadi buat latihan di dalam buku kerja muka surat 134, soalan nombor 3 dan nombor 4. Contoh, diberi titik A, B, C dan D. A, B, C, D ialah sebuah segi empat tepat. Cari berapakah dia koordinat titik B. Okay, titik A, C, D tahu, titik B tak tahu. Soalan cakap A, B, C, D ialah sebuah segi empat tepat. Jadi awak lukislah sebuah segi empat tepat. Katakan titik A di sini. Tak kisahlah mana-mana. Katakan A di sini, B di sini, C di sini, D di sini. Okay, katakan macam tu. Okey, macam mana kita nak cari koordinat titik B? Okey, oleh kerana ini adalah segi empat tepat, segi empat tepat, titik tengah AC adalah sama dengan titik tengah BD. Titik tengah AC, kalau kita buat satu garisan yang menyambungkan A dengan C, titik tengah AC ini adalah sama dengan titik tengah BD. Kita buat satu garisan BD, titik tengah dia sama, nampak? Itu adalah salah satu ciri bagi segi empat tepat. Okey. Maka, kita gunalah formula titik tengah. Kita guna formula titik tengah. Titik tengah AC, X1 5 tambah X2 negatif 3 per 2. Y1 2 tambah Y2 2 per 2. Ini titik tengah AC. Sama dengan titik tengah BD. Jadi, titik tengah BD X1 dia X tambah 1 per 2. Y tambah negatif 2 per 2. Okey, selesai macam biasa. Mudah saja ni. Okey, kita dapat. Okey, dapat ini kan. Lepas tu nak buat apa? Seperti tadi guna kaedah perbandingan. Ini paksi X sama dengan paksi X. Paksi Y sama dengan paksi Y. Selesaikan macam biasa. Okey. Dapatlah nilai X sama dengan 1. Y sama dengan 6. Okey, kalau tinggal macam ni salah sebab dia nak koordinat B. Jadi awak tulis dalam bentuk koordinat. Koordinat B ialah 1, 6. Okey, buat latihan di dalam buku kerja muka surat 134, soalan nombor 5. Okey, contoh berikutnya menyelesaikan masalah melibatkan tembiring garis. Saya menggunakan contoh dalam buku teks. Seekor laba-laba berada pada kedudukan E pada selai kertas graf dan menuju ke arah titik G di sepanjang suatu garis lurus dengan halaju sekata. Laba-laba itu berada di titik P selepas 18 saat perjalanannya
dan tiba di titik G dalam masa 1 minit. Tentukan koordinat titik P. Okay, seperti tadi kita kena lukis supaya senang kita nak buat, senang kita tahu apa kita nak buat sebenarnya. Kita ada titik E, kita ada titik G, dia labah-labah tu berada pada titik E. Mula-mula dia berada pada titik E. Kemudian dia pergi ke titik G di sepanjang satu garis lurus. EG tu adalah garis lurus. Okey. Labah-labah itu berada pada titik P selepas 18 saat. Pada titik P dalam masa 18 saat. Perjalanannya, okey, dan tiba di titik G dalam masa 1 minit. Okey, kalau dekat titik P dia ambil masa 18 saat, kemudian dia sampai dekat titik G dalam masa 1 minit. Bermaksud E sampai G tu 60 saat lah. Kan? Jadi berapa saat antara titik P ke titik G? Tolak lah kan? 60 tolak 18. Kita dapat 42 saat. Okey, lepas tu nak buat apa? Kau nampak tak ni? Ini sebenarnya adalah nisbah kan? 18 nisbah 42 kan? Iaitu M nisbah N kan? Okey, kalau nisbah tu kita boleh kecilkan, awak perlu kecilkan supaya pengiraan jadi mudah. 18 dengan 42 tu kalau awak bahagi dengan 6, awak dapat 3 nisbah 7. Okey. Kemudian kita gunalah formula tembiring garis kan, pembahagi tembiring garis. Ingat lagi tak formula dia? Okey, ini adalah formula pembahagian tembiring garis ya. Masukkan nilai dia. Masukkan nilai dia seperti tadi ya. Maka kita dapatlah koordinat titik P sama dengan -1, -2. Okey. Kita lihat soalan B pula ya. Cari nisbah EQ, nisbah QG apabila labah-labah itu berada di titik Q di atas garis lurus itu. Okey, apa maksudnya ni ya? Seperti tadi ya. Kita ada labah-labah tu berada, mula-mula dia berada pada titik E, kemudian dia pergi kepada titik G kan. Okey. Soalan cakap, okey, EQ nisbah QG. Dia nak cari berapakah EQ nisbah QG, di mana titik Q adalah 11 nisbah 4. Okey. Dia nak cari berapakah nisbah EQ nisbah QG. Tak tahu, katakan nisbah dia M nisbah N. Okey, seperti tadi kita dah banyak buat latihan ni kan. Okey, kita buat sama saja. Okay, kita masukkan dalam formula pembahagian tembiring garis. Ni Q ya. Q ni. Q sebelah 4. Okey. N tak tahu, kita biarkan N. M tak tahu, kita biarkan M. Ya. Kemudian, kita selesaikan dahulu macam ni. Lepas tu nak buat apa? Kita buat kaedah perbandingan. Paksi X sama dengan paksi X. Paksi Y sama dengan paksi Y. Okey. Lepas tu, kita payah buat dua-dua. Kita buat satu saja sebab jawapannya sama nanti. Jadi, awak pilihlah salah satu yang mana awak suka. Kalau saya pilih ini. Sebab apa? Sebab nombor dia kecil sikit, mudah sikit kan. Sama je sebenarnya. Okay, selesaikan macam biasa. M tambah N tu kita pindahkan ke atas. Dapat macam ni kan. Kita buka kurungan. Kumpulkan M dekat satu bahagian. Kumpulkan N dekat satu bahagian. Okay, kita tukar dalam bentuk pecahan. M per N sama dengan 9 per 1. Tulis balik dalam bentuk nisbah. M nisbah N sama dengan 9 nisbah 1. Jadi, ini tak perlu buat ya, sebab jawapan dia sama ya. Maka M sama dengan 9, N sama dengan 1. Okey. Jadi ya, nisbah EQ kepada QG adalah 9 nisbah 1. Okey ya. Jadi ya, sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 182, latih diri 7.3 dan muka surat 183, latihan intensif 7.1. Sekian, terima kasih.